Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Nama kitab kita Al-Mu'inul Mubin, pembantu yang menjelaskan hukum hakam. Sambungan perbincangan kita muka surat 41, bertayamum. Kita masuk kepada bab tayamum. Tayamum ni di antara ilmu yang diperlukan di dalam kehidupan manusia ketika ada kes yang tertentu. Dia ada masa dia juga. Boleh jadi hari ni kita tak perlu, minggu depan bila-bila kita perlu. Maka jadi kita kata alhamdulillah, hari ni kita sudah 22 Syaban 1442 bersamaan dengan 6 hari bulan 4 2021. Bermakna orang panggil ambang Ramadan. Kita tengok definisi tayamum. Apa makna tayamum? Bertayamum pada lughah dari sudut bahasanya, makna tayamum itu ialah qasad. Kalau kata tayamum dengan mana kita qasad, nak buat satu benda, nak pergi tuju satu tempat. Qasad yakni menhajakan. Itu bahasa lama. Dikatakan tayammamtu fulanan, artinya saya bermaksud nak pergi jumpa orang itu. Kita kata tayamum, tayammam tu, aku nak pergi tayamum, nak pergi jumpa kawan tu, boleh. Itu dari sudut bahasa. Firmanullah Ta'ala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan jangan kamu bermaksud akan yang kotor, yang daripadanya kamu membelanjakan. Maknanya kita jangan pergi nak belanja, nak infak ni pergi ambil benda yang tak baik. Infak, ambil benda yang tak baik, dia kata. Kalau nak sedekah, cari hak dalam peti. Lama-lama tu kita sedekah makan pada orang lah. Baju-baju pun kita tak mau pakai dah, lusuh dah. Boleh, tapi bukan yang afdal. Kita nak yang terbaiknya. Apa dia? Yang terbaiknya kita kena bagi yang kita sayang. Itu baru jadi yang terbaik. Kata syair, tayammamtukum lamma faqatta ulin nuha wa man lam yajid ma'an tayammama biturabi. Saya bermaksud kamu, maknanya menuju kepada kamu manakala tiada orang yang berfikir, tak ada ahli fikir yang boleh berfikir baik-baik, saya pergi cari awak lah sebagai seorang penasihat. Dan barang siapa yang tiada mendapat air, bertayamumlah ia dengan tanah. Ini semua ni perbincangan dari sudut lughah, bahasa. Kita pergi kepada tayamum, definisi tayamum mengikut syarak. Apa dia? Ialah menyampaikan debu tanah di muka dan pada kedua belah tapak tangan dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu dia panggil tayamum ni dua tempat ya, muka dengan tangan. Tangan kita ni setakat mana? Sini dua siku, ada siapa kata ketiak. Kita tengok perbincangan nanti. Kebanyakan mereka, yakni ulama, berpendapat bahawa difardukannya pada tahun yang ke-6 Hijrah, bila sewaktu Nabi SAW berhenti di satu tempat, tiba-tiba kalung Aisyah hilang. Pasal Nabi kita berhenti di situ, tak ada air, maka turunlah ayat tayamum. Karena itu para ulama mengatakan itulah di antara keberkatan siapa? Berkatnya Aisyah radhiyallahu anha sehingga turunnya ayat tayamum. Kita kata alhamdulillah. Tayamum adalah suatu rukhsah. Para pelajar tanda lah, rukhsah makna keringanan syarak, kemudahan syarak yang memindahkan dari kepayahan kepada suatu kemudahan kerana sesuatu keuzuran. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah nak kita senang, dia tak mau kita susah. Baik, apakah susah? Keuzuran tayamum itu. Tengok, dia tulis uzur tayamum, maknanya sebab-sebab yang membolehkan kita tayamum. Yang pertama, ada 3 sebab. Yang pertama, sakit tak boleh guna air. Bila tak boleh guna air, maka kita berpindah kepada tayamum. Yang kedua, orang musafir yang tak jumpa air. Bukan sekata musafir itu boleh tayamum lah. Biasanya orang zaman dulu, pengembara ni tak jumpa air tengah padang pasir. Itu termasuk dalam perkara yang boleh. Dia bukan beza dengan puasa. Puasa ni kalau kita musafir, cukup marhalah dia boleh buka puasa. Tapi tayamum ni bukan mujarrad safar lah, tapi musafir yang tidak ada air. Yang ketiga, ketiadaan air pada masa tu. Masa kita nak solat ni tak ada air. Maka setelah dicari-cari, kita tayamum. Tapi lepas solat kita mengembara berjalan lagi, jumpa pula air depan, tak bolehlah tayamum. Firmanullah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Surah An-Nisa ayat 43. Artinya, dan jika kamu sakit ataupun dalam perjalanan musafir tak jumpa air, ataupun telah datang oleh salah seorang kamu buang air besar atau menyentuh perempuan, semua tu menyebabkan batal wuduk, maka kamu tiada dapat akan air. Nak solat tak ada air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. Maka sapulah mukamu dan kedua belah tangan kamu. Itu je alat anggota tayamum, muka dengan 2 tangan. Baik, kita pergi kepada syarat-syarat nak tayamum. Ada berapa syarat? Syarat tayamum ni ada 4 syarat. Yang pertama, masuk waktu. Ini berdasarkan fiqh kita mazhab Syafi'i, kita tak boleh tayamum kecuali setelah masuk waktu solat fardu. Maka janganlah bertayamum bagi fardu atau sunat sebelum masuk waktunya. Kerana bertayamum itu hanyalah taharah darurah. Taharah maknanya taharah secara terdesak, itu mana darurah. Sedangkan darurat tiada ada sebelum tiba waktunya. Sebelum masuk waktu solat tak ada darurat, tak wajib kita solat. Bila masuk waktu solat baru wajib. Itu dipanggil waktu darurat. Kata setengah ulama, ini menarik. Kitab ni dia buka perbincangan. Buka perbincangan luas sikit. Dia tengok mazhab lain daripada Syafi'i. Sebahagian ulama mengatakan tayamum itu adalah sama seperti wudu. Sama ada masuk waktu atau sebelumnya sah. Sebab apa dia hujah macam tu? Dia kata oleh kerana tayamum ni ganti daripada wudu. Kenapa kita tak boleh ambil wudu? Wudu boleh ambil sebelum masuk waktu, tayamum boleh ambil sebelum masuk waktu. Itu hujah dia. Khususnya bagi orang sakit. Kalau orang tak ada air mungkin kita bimbang. Kalau ambil awal, tayamum awal, tiba-tiba air mari. Tapi bagi orang sakit memang tak boleh guna air dah. Maknanya doktor kata pada adanya balutan dia ni tak akan dibuka kecuali 2 minggu lagi. Nak tunggu apa? Jadi ini pandangan yang kedua. Ana pun nak hurai ringkas di sini. Kalau tuan-tuan rasa tak puas hati, tengok dalam kuliah yang ana sampaikan tentang perbincangan tentang wudu dan solat pesakit. Itu kita bahas panjang tajuk. Tayamum ni mengangkat hadas atau sekadar mengharuskan solat. Kesan daripada perbezaan ini dah. Kalau kata tayamum mengangkat hadas, berganti daripada wudu, maka dia bolehlah ambil waktu bila-bila pun. Dan dia tidak batal dengan masuknya waktu yang kedua. Baik, kita belajar fiqh ni.
Tuan-tuan belajar lama dah mazhab Syafi'i. Nah, malam ni kita perluaskan sikit perbahasan. Jangan takut, ada setengah orang, tak boleh ustaz celaru. Celaru apa je? Ingat waktu PKP dulu, bila kita belajar banyak sikit, mari waktu arahan kerajaan majlis agama suruh solat tarawih 12 orang, kita dah belajar 12 orang. Senang yang kita buat kan. Ada setengah imam bantah tak mau. Apa punya mazhab 12 orang? Sebab kita tak mengaji banyak. Pada itulah kata orang, man kathurat tila'hu qalla i'tirad. Orang yang banyak mengkaji membaca, kuranglah dia punya bantah. Kita duk bantah ni sebab tak apa nak kaji ni, bakal duk dengar sebelah ni. Baik. Syarat yang kedua, syarat tayamum yang kedua, mencari air sebelum masuk waktu. Cari air dulu. Sebagaimana firman Allah Taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Jika tiada kamu dapati air, makalah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. Mana kalau cari air dulu. Jangan tak cari. Dan ayat ni surah An-Nisa 43 tadi kan. Kita kena cari air dulu. Bila tak jumpa air, barulah kita tayamum. Ini untuk orang tak ada air. Adapun untuk orang sakit, tak payah cari air dah. Memang air depan dia, tapi nak guna tak boleh. Syarat yang ketiga, tanah yang suci yang ada debu. Nak tanah tu mesti ada debu. Sebab dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 Allah kata famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Minhu tu nak. Artinya maka sapulah dengan muka kamu dan kedua belah tangan kamu daripadanya. Nya apa? Dan dipahamkan daripada lapak minhu. Minhu ialah sebahagian daripada tanah, maknanya debu dia tu kena naik ke muka. Jangan ambil tanah kau mari tanyih muka ni, tak. Orang tak pakai bedak gitu kan. Jadi kita ambil debu itu diangkat naik. Kata setengah ulama, ini dalam mazhab Imam Malik contohnya rahimahullah, harus pula bertayamum selain daripada tanah, asal sahaja dari wajah bumi. Panjanglah perbahasannya. Dia kata Nabi SAW berjalan di padang pasir, dia tak jumpa debu tanah. Habis macam mana nak buat tayamum dengan debu ada atas pasir tu lah. Pasal tu dia kata bagi mazhab Malik dan yang seumpama dengannya, dia kata asal ke benda yang duduk atas tanah, sah dah kita tayamumkan dia. Kita kata lebih tenang. Tapi kita sini nak cari pasir payah, tanah lebu tanah mungkin lebih banyak. Yang pentingnya kita cubalah. Yang pertama sekali kita masuk mencari yang asal dulu, kalau tidak kita pergi. Cuma ana baca dalam kisah ulama-ulama yang hidup dalam penjara. Penjara dalam negara Islam, bukan negara kafir. Oh, dia kata dahsyat nak solat. Hari pertama kita tepuk di dinding, jumpalah debu masuk muka. Dekat debu tu duduk hari-hari, 5 kali sehari duduk tepuk, hilang debu. Akhir sekali tak ada debu, gosok gitu. Itu dia kata darurat tu kena belajar. Ilmu tentang keadaan terdesak ni kita kena belajar, sebab kita tidak tahu bila kita terkena benda tersebut. Jadi ingatlah. Baik. Kata setengah ulama, boleh ya asalkan benda hidup atas bumi. Mana dalil dia? Dalil dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura. Ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura. Allah jadikan bagiku bumi itu masjid, tempat solat, tahur, alat bersuci. Saya guna lafaz yang ada dalam Bukhari kerana muallif kata muttafaqun alaih. Lafaz dia bukan macam ni, lafaz dia seperti yang saya sebut, ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura. Hadis ni panjang. Hadis Nabi SAW bagi tahu, u'titu khamsan, aku diberi 5 perkara yang tidak diberi pada nabi lain. Salah satu daripadanya ni, Allah jadikan bumi ni tempat solat dan juga alat bersuci bila tidak ada air, bila tak boleh guna air. Ini khusus ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita umat Muhammad senang. Masuk waktu solat, di mana saja kita berada, solat, sali. Atas tanah, atas bukit boleh. Tapi kalau orang dulu susah, dia nak solat kena pergi ke biara, pergi ke bi'un, pergi ke gereja, pergi ke tempat-tempat rumah ibadat baru boleh solat. Jadi kita kata umat Muhammad ni tak ada masalah. Lepas tu bila mari musim PKP ni, masjid tutup, kita solat je kat tepi jalan. Jangan mayar atas jalan, sudahlah, mati syahid cepat sikit. Itu masalah kita dah.
Dan makna bumi al-ard pada amnya termasuklah tanah, pasir dan batu. Ini hujah yang ulama mazhab Malik dan mazhab yang lain yang mengatakan boleh je, asalkan benda tu atas tanah boleh kita tayamum. Dan debu, ghubar tu makna debu, letak bagi, bukanlah yang dimaksudkan. Kerana kalau yang dimaksudkan itu debu, nascaya tiada mengibas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedua belah tapak tangannya setelah dia menepukkannya ke bumi, seperti yang diriwayatkan dalam As-Sahihaini, dalam Bukhari dan Muslim, hadis Ammar radhiyallahu anhu. Ammar ni dia cerita panjang. Ammar ni dia pergi mengembara dengan Sayyidina Umar, tiba-tiba malam tu dia berjunub. Junub tak ada air. Macam nak buat? Dia berguling dalam debu tu. Dia kata kalau tak ada wuduk kita tangan dengan buka. Tapi oleh kerana aku dikena mandi, dia berguling dalam debu, pakai bedok habis debu. Dia pun solat. Balik-balik dia cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ya Ammar, innama yakfika hakaza." Nabi kata cukup macam ni je. Daraba bikaffaihi al-arda. Nabi kita tepuk tangan di atas bumi, wa nafakha fihi, mana Nabi tiup. Mana nak nipiskan sikit debu yang ada di tapak tangan tu, dia tiup. Summa masha bihima wajhahu wa kaffai. Nabi pun lepas pada tu dia sapu muka dia, sapu tangan dia. Hadis ini dalam Bukhari. Maknanya dalilnya itu semua tu pendalilan, dia nak ambil dalil bahawa tidak syarat debu tu. Syarat yang keempat, menghilangkan najis. Kalau ada najis di tubuh, kena hilangkan dulu. Ya demikian kerana tayamum itu ialah bagi mengharuskan solat, dan tidak boleh mengharuskan selagi ada mani', mana ada benda yang menegahkan solat. Ada najis, walaupun ada wudu, ada tayamum pun tak boleh guna, tak boleh solat. Kena hilangkan najis. Maka menyerupai bertayamum sebelum waktunya, serta keadaan bertayamum kerana bersuci yang dhaif. Mana tayamum dia panggil taharah dhaifah, lemah sikit dia tu, nak banding air. Dan yang muktamadnya tiadalah disyaratkan, kerana bahawa bertayamum itu untuk mengangkat hadas, sebagaimana wuduk juga sebagaimana yang telah maklum dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardh masjidan wa tahura, dijadikan bumi aku itu bersih, masjid boleh solat dan juga bersih, maka bumi itu sendiri bersih. Jadi bolehlah kita. Jadi di mana kita kena asing lah. Untuk nak tayamum satu kes, untuk nak bersih tubuh itu satu cerita lain. Tapi eloklah kita letak kan syaratnya menghilangkan najis. Kalau tak ada najis, kalau tayamum pun tak boleh solat juga, kecuali darurat. Macam orang di hospital najis yang tak boleh nak tukar, pakaian dia tu bernajis, tak ada orang siapa yang boleh tukar, ataupun yang menanggung beg najis. Dia panggil kolostomi, orang yang perut dia kena tebuk, keluar najis kot ni, nasallallahu salamatu wal afiyah, ataupun pasal kena bawa beg air kencing kan. Jadi kita kata penyakit prostat itu darurat. Nah. Baik, kita pergi kepada rukun tayamum, ataupun dia panggil fardu tayamum. Rukun tayamum ni fardu tayamum. Fardu yang pertama, rukun yang pertama, tuan-tuan tulis kita. Fardu tu dengan makna rukun. Kalau tak buat ni tak jadi tayamum sampai ke gelap. Yang pertama, memindahkan tanah kepada anggota yang disapu itu dengan dirinya sendiri, kita sendiri buat, ataupun dengan orang yang diizinkannya. Contohnya orang ni tak nak bergerak, kita minta tolonglah siapa-siapa keluarga kita, anak, tolong buat, tolong sapu muka, tolong. Boleh orang lain bantu maksudnya kan. Kalau kita tak larat, tak nak bergerak, boleh minta tolong orang lain, tolong tayamumkan kita, boleh. Maka sekiranya adalah di atas anggota itu tanah, kemudian diulangkannya di atasnya dari sebelah menyebelah, tiada memadai. Kita kena ambil tanah ni, tepuk dengan kosak. Kalau ada dah pergi gosok itu tak jadi. Kerana firman Allah Ta'ala, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka sungguhnya ayat ini adalah menyuruh dengan bertayamum dengan kosak, niat.
dan memindahkan perjalanannya debu itu dari tempat dia ke muka. Itu rukun yang pertama, pindah debu ke anggota tayamum, muka dengan tangan. Rukun yang kedua, berniat. Kena niat. Kalau kita tak niat, kita duduk tepi jalan, angin masuk, tepuk, habis muka kita debu, tak jadi. Sebagaimana yang terdahulu dalam masalah wudu. Rukun yang ketiga, menyapu muka. Firman Allah Ta'ala, famsahu biwujuhikum, naklah sapu debu itu ke muka kamu. Rukun yang keempat, menyapu kedua belah tapak tangan. Di sini kita akan bincang tentang di mana sempadan tangan. Tuan Syekh kita ini dikata tapak tangan sebagaimana hadis Ammar yang terdahulu tadi. Tanda tuan-tuan, hadis Ammar menunjukkan bahawa Nabi kita kata yakfi kahakaza, Nabi kita sapu sampai pergelangan tangan. Sampai sini. Sampai sini. Baik. Pandangan yang kedua, setengah ulama kata menyapu kedua belah tangan sehingga dua siku sampai sini. Ini hal kita belajar ni kan. Senak gini, sampai ke siku, pusing balik ke depan. Itu dia panggil sampai ke siku. Mana dalil sampai ke siku? Dia kata wa aidikum minhu, artinya kedua tangan kamu daripadanya. Yang dikenaki dengan menyapu serta dua siku ialah kerana mengambil qiyas kepada berwudu. Wudu kita buat setakat ni, tayamum setakat tu juga. Tayamum pun setakat tu juga. Dalam bahasa usul fiqh dia kata mimba bihamlil mutlaq huna alal muqayyad bil wudu. Yakni dalam sini Allah Ta'ala tak sebut setakat mana, dia sebut aidikum, tangan kamu. Tapi dalam ayat wudu Tuhan sebut kan, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu sampai ke siku. Maknanya dalam ayat tayamum Tuhan tak sebut tangkap mana, dalam ayat wuduk disebut, maka kita oleh kerana tak sebut sini, di sana sebut, kita pakai yang tu. Qiyas kepada wuduk. Itu dalil yang sampai sini. Kita kena belajar semua bahawa kita amal tu nampak jelas kan. Yakni daripada bab ihtimal semata-mata di sini atas yang dikaitkan dalam perkara wuduk. Ada jugalah asar yang menyebut tentang perkara tersebut. Rukun yang kelima, tertib seperti yang terdahulu dalam perkara wuduk juga. Dalam wuduk Tuhan sebut tertib. Wujuhakum, aydiyakum, ru'usakum, arjulakum. Muka, tangan, kepala, kaki. Maka sini dia kena tertib macam wuduk juga. Kata setengah ulama pula tiada wajib tertib dalam bertayamum ini mengikut sebagaimana hadis Ammar. Nabi kata summa sahabihima wajhahu wa kaffai. Artinya kemudian menyapu beliau dengan keduanya dan mukanya dan tapak tangannya. Dalam sini tertib muka tangan. Kerana ataf dengan waw bermakna dan. Itu tiada dikehendaki tertib. Ini perbahasa panjanglah. Dan dalam riwayat Muslim, ada riwayat Imam Muslim, dia kata apa? Tengok dalam hadis Muslim, summa tamsah biyaminika ala shimalika, summa tamsah bihima wajhaka wa kaffaik. Jadi panjang dia masalah kita kadang-kadang ni orang ahli pekon dia nukil dengan makna, dia ambil lafaz itu dengan makna. Summa saha bihima wajhahu wa kaffai. Dalam riwayat ni kata summa saha biyaminika ala shimalika wa shimalika ala yaminika summa tamsah ala wujuhika. Kemudian engkau menyapu dengan tangan kanan kamu atas kiri kamu dan tangan kiri kamu atas tangan kanan kamu, kemudian itu engkau sapu atas mukamu. Maknanya kalau tengok ke ayat ni macam hadis ni macam tidak tertib. Tapi ulama kata tertib tu tidak jadi masalah. Tangan kiri sapu tangan kanan, tangan kanan sapu tangan kiri. Sebab itulah kita untuk tangan ni kita tepuk sekali je, pak sini, kita nak ambil sini, tangan kanan, tangan kiri sapu sini, tarik sampai sini, naik balik ke depan, pusing. Patah ni tak payah tepuk lagi, sebab ni belum guna. Masuk sini, pusing, naik, apa sudah. Itu dia panggil begitu.
Dan memadailah bertayamum dengan sekali tepuk mengikut hadis Ammar yang terdahulu tadi. Jadi ada khilaf. Kita nak tepuk 2 kali ke sekali? Hadis Ammar Nabi kata sekali. Pak, muka terus ke tangan. Tapi ada hadis yang kedua ni kata 2 kali. Ini yang kita belajar dalam fiqh kita 2 kali. Tetapi kata setengah ulama dalam fiqh kita mazhab Syafi'i ini wajib dengan 2 kali tepuk. Sekali untuk muka, tepuk yang kedua untuk tangan. Berdasarkan kepada hadis mana ni, tengok hadis at-tayammumu darbatan, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini. Rawahul Hakim. Artinya tayamum itu 2 kali tepuk. Sekali tepuk bagi muka dan sekali lagi tepuk bagi kedua tangannya. Tetapi hadis ini mauquf atas Ibnu Umar. Maknanya ramai ulama mengatakan hadis ini daripada kata-kata fatwa Ibnu Umar, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak sahih. Imam Nawawi dalam Majmu' kata mungkar hadis ini. Ibnu Hajar kata sahahal a'immah waqfah. Imam-imam hadis mengatakan ini daripada fatwa Ibnu Umar, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maha tepuk 2 kali. Adapun hadis Ammar itu jelas. Sebab Ammar dia tunjuk hak Nabi buat. Kemudian Ammar lepas Nabi wafat dia berfatwa dengan apa yang dia dapat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Mana menunjukkan bahawa hadis itu sahih. Jadi di sini para jemaah sekalian, kita akan pergi kepada ada beberapa isu penting di dalam bab tayamum. Isu penting, masalah-masalah penting. Tuan Syekh kita ni bawa 3 perkara, ana akan huraikan secara ringkas. Masalah yang pertama. Belum lagi datang ni. Baik, hadis ini mauquf kepada Ibnu Umar dan tiada ditentukan pukulnya, tepukannya. Maka jika diletakkannya akan kedua tangannya ke atas tanah, memadailah. Baik, kita pergi pada masalah penting. Masalah yang pertama. Orang yang bertayamum itu tiada dikehendaki mengulang akan sembahyangnya manakala telah mendapat air mengikut zahir ayat. Kita solat dengan tayamum, tak lama ada air, tapi sudah dah semayangnya, esok baru ada air. Adakah kita kena ulang balik solat? Jawabnya tak kena ulang balik. Kenapa nak ulang balik? Kita solat tadi dengan tayamum. Tayamum diizinkan oleh Allah dalam surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah tadi. Dan juga mengikut hadis Abi Sa'id yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai dan lain-lain ulama, dia kata apa? Tengok hadis ini. Qala kharaja rajulani fi safarin fahadaratis salah wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fasallaya thumma wajada al-ma'a fil waqti ila akhir hadis. Maksudnya telah keluar 2 orang laki-laki dalam musafir perjalanan, maka masuklah waktu sembahyang dan tiada air, mereka tak ada air. Maka bertayamumlah keduanya dengan tanah yang suci. Dia pun tayamum. Lepas dia tayamum, jalan-jalan jumpa air kat depan. Kemudian mendapati oleh keduanya itu air pada waktu tu. Mana waktu dia solat Zuhur belum habis lagi jumpa air. Boleh jadi dia berjalan jauh pergi jumpa. Maka mengulang salah seorang daripadanya akan wuduk dan solat. Oh, ada air, dia pun ambil wuduk, dia solat balik. Dan tiada mengulang yang seorang lagi. Seorang lagi kata, ulang apa? Kita solat tadi waktu tak ada air. Kemudian datanglah kedua-duanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila balik ke Madinah, dia pergi ceritakan Nabi. Ini para sahabat beruntunglah dia hidup zaman Nabi, pergi ngadukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Faqala lilladhi yu'id. Nabi kata, bersabda kepada orang yang mengulangi solat. Nabi kata apa? Betul lah kamu sebagaimana sunnah. Wa azaka salatuka,
dan memadailah solat kamu itu, tak payah ulang baliklah. Wa qala alladhi, Nabi kata kepada orang yang tak ulang, dia kata saya tak ulang Rasulullah sebab saya solat tadi cukup. Nabi kata betul dah kamu buat, mengikut sunnahnya tak payah ulang, sudah cukup memadai solat kamu. Dan Nabi kita bersabda kepada orang yang berwuduk semula dan mengulangi balik solat, Nabi kata apa? Lakal ajru marrataini, mu dapat 2 kali pahala. Pahala solat dengan tayamum, pahala solat dengan wuduk. Tapi Nabi tak kata mu betul. Yang Nabi kata betul kepada siapa? Kepada sahabat yang tak ulang. Asabtas sunnah, mu ikut sunnah. Artinya tak perlu ulang lah. Sebab waktu solat tadi kita dalam keadaan yakin kita layak untuk solat tanpa dengan tayamum. Sebab tidak ada air pada waktu itu. Baik, itu isu yang pertama. Cuma kalau kita belum baru ambil tayamum, tiba-tiba air Kelantan mari lori di depan ni, lah pergi ambil uduk belakang. Tayamum tak boleh lah. Iza ja'al ma' batalat tayamum, bila air datang baik tayamum batal. Tapi ceritanya sudah solat siap dah, kita balik ke rumah dah, tiba-tiba masuk SMS, imam atau SMS ada grup solat, tuan-tuan yang solat dengan tayamum tadi air ada dah, kita kata beres asar nanti zuhur selesai. Itu maksud dia. Isu yang kedua, tayamum itu adalah sebagai wudu, ganti daripada wudu, juga dalam perkara mengharuskan bilangan sembahyang, kerana dia ganti. Pengganti dengan yang diganti samalah dari segi hukum. Ini asasnya. Oleh itu hukumnya sebagaimana hukum wudu. Kata setengah ulama mazhab kita, mazhab Syafi'i, tiada harus tayamum melainkan untuk satu fardu saja dengan beberapa solat sunat, dengan alasan bahawa tayamum itu ialah alat bersuci yang lemah. Dia panggil taharah dhaifah. Tulis tepi kita, tayamum hanya mubih, mengharuskan solat, bukan mengangkat hadas. Ini pandangan fiqh kita, mazhab Syafi'i. Dia kata tayamum hanya mengharuskan solat, bukan mengangkat hadas. Jadi oleh kerana dia harus solat, maka hukum dia terhad. Dia boleh solat setiap kali fardu sekali je, sunat boleh, kemudian ulang balik. Jadi pendapat yang kedua kata tak ada dah, dia ni pengganti daripada wuduk. Pengganti kira ganti. Macam kita nak rasmi masjid kita ni, lepas masjid kita dah selesai nanti, cukup dah dia punya dana yang dikendaki, nah kita panggil pembesar negara mari rasmi. Masa majlis perasmian yang dijemput tak dapat hadir, dia hantar wakil. Sah ke tak sah perasmian tu? Sah lah sebab sudah ganti. Kena rasmi pula boleh minggu depan ni? Lah, orang tak rasmi 2 kali. Maka oleh kerana tayamum ganti daripada wudu, maka dia ambil hukum wudu lah. Itu hujah. Kata Syekh Ustaz Muhammad Rashid Redha dalam tafsirnya, la yaqumu dalilun ala istirat at-tayammum li kulli salah. Maksud dianya, tidak ada dalil yang mensyaratkan bertayamum pada tiap-tiap kali salat, kerana yang demikian terhenti di atas nas. Adakah Nabi suruh? Sedangkan nasnya tidak ada. Dan pendapat yang mengatakan bahawa tayamum itu taharah yang lemah adalah dari falsafah al-manqudah. Itu kritikan dia lah. Yang pentingnya bagi kita yang nak berpegang dengan pandangan mazhab Syafi'i ini ada hujah. Ada hujah lain yang tersendiri. Jadi benda ni ada khilaf dalam masalah ini. Baik. Jadi kalau kita terima pandangan yang kedua yang mengatakan tayamum ganti daripada wudu, beberapa isu selesai. Isu nak ambil wudu, nak ambil tayamum sebelum masuk waktu boleh. Tayamum tidak batal dengan masuk waktu yang kedua, itu dia panggil perkara-perkara khilaf itu terjadi di situ. Baik, kita pergi pada isu yang ketiga. Harus bertayamum disebabkan luka, sakit lah luka ni, dan juga kerana sejuk. Kita ni pergi negeri terlalu sejuk, nak guna air pagi ni macam orang panggil rapak ke tulang, dia punya sejuk. Kerana luka adalah dari jenis penyakit. Begitu juga sejuk boleh berbahaya kepada kita, yang boleh mendatangkan mudarat dengan menggunakan air, ataupun kerana masyaqqah, kepayahan.
Maka boleh kita tayamum dengan sebab sakit, luka tak boleh kena air, dan juga dengan sebab terlalu sejuk. Tayamum, tukar channel. Diriwayatkan daripada hadis Jabir yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Daruqutni, dan disahihkan oleh Ibnu Sakan, katanya, telah keluar kami dalam satu perjalanan. Tiba-tiba seorang daripada kami kena batu sehingga luka kepalanya. Masya Allah. Tak jatuh batu, pecah kepala. Kemudian pada suatu masa dia bermimpi akan jima. Dah lagi dia mimpi sambil sakit kepala. Nah, mimpi pula mimpi basah. Macam mana nak buat aku ni? Kalau tak mimpi, tak payahlah mandi-mandi. Lalu dia bertanya sahabat-sahabat dia, sahabat dalam rombongan ni, apa saya nak buat ni? Kepala pecah, nak mandi ke macam mana? Adakah saya dapat rukhsah mana kelonggaran untuk bertayamum? Jawab mereka, ada di kalangan mereka yang jawab, kami tiada mengatakan kamu boleh rukhsah sedangkan kamu boleh kena air. Masya Allah, senang bawa dia kata tak boleh. Tak boleh. Mu kena macam mana pun, kamu kena apa ni, kena tayamum juga. Sudahlah. Ya maaf, kena mandi juga. Tak boleh tayamum. Dah kawan-kawan dia keluar fatwa kena mandi, maka dia pun mandi, lalu menyebab masuk air dalam kepala dia, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bahaya fatwa ni. Sebab itulah kita fatwa ni jangan mudah-mudah. Sebab tu kita kata, bila mati, kemudian mereka balik ke Madinah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan khabar kejadian tersebut. Nabi kata apa? Qatalahumullah. La haula wala quwata illa billah. Nabi kata mereka telah membunuh dia. Allah membunuh akan mereka. Marah Nabi. Apa fatwa macam ni? Ala sa'alu iza lam ya'lamu fa innama shifa'ul ayyi su'al. Nabi kata, apakah tiada mereka bertanya? Mereka tak tahu. Kalau tak tahu, tanya. Kenapa keluar fatwa sendiri? Sesungguhnya yang menyembuhkan penyakit bodoh, penyakit tak tahu itu, seorang itu ialah bertanya. Ni kita tak tahu, kita saya rasa boleh je kok. Dia mai ikut. Tak? Oi, amba rasa beres. Rasa-rasa. Sedap juga main rasa ni tak? Mana agak-agak boleh ke tak boleh? Rasa boleh. Main rasa. Mati kawan tu. Nabi kata qatalahumullah. Membunuh dia. Allah Taala bunuh kamu. Itu bahasa marah tu. Nabi tak orang suruh mati orang, tapi bahasa tu bahasa marah. Nabi kata innama kana yakfi an yatayammam wa ya'sibu ala jarhihi thumma yamsa alaihi wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Nabi kita aja. Nabi kata sesungguhnya adalah memadai bahawa dia bertayamum dan membalut di atas lukanya, kemudian menyapu di atasnya dan membasuh sekalian badannya. Makna tubuh tempat kita tak kena, boleh kena air, mandi. Tempat luka tu letak plaster, plaster ke air, apa-apa yang pentingnya balut. Kemudian kita sapu di atas balutan. Ini dia panggil masalah al-masu 'alal jabirah. Contohnya tangan kita ni patah, ada seming, boleh ya kita sapu ya, jangan basah jadi busung. Sapu. Nabi kata sapu boleh. Hadis ini dalam Abu Daud. Itu cerita. Tapi apa boleh buat? Mati kawan tu. Maknanya boleh. Juga diriwayatkan daripada Amr bin al-As, seorang sahabat, bahawa beliau diutuskan dalam satu peperangan. Dia pergi perang. Berkata ia, saya telah bermimpi jima pada suatu malam yang sangat sejuk, sehingga saya takut hendak mandi kerana mungkin menjadi mudarat. Kalau aku mandi takut mudarat. Tengah padang pasir, dalam peperangan, nak nyala api cari penyakit. Ini sebab mungkin kita boleh cakap, nyala api panah air boleh mandi. Nyala api dalam peperangan, jawab dia assalamualaikum lah kita. Nya serah hendak dia pupuk kafir, tak boleh nyala api. Maka apa nak buat? Mandi mati.
nyala api, kena serang. Dia pun tayamum. Maka saya pun bertayamum, kemudian salat bersama-sama sahabat. Bersama sahabat saya akan salat subuh. Setelah balik ke Madinah, saya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan berita kepada Nabi. Nabi kata apa? Ya Amru, sallaita bi ashabika wa anta junub? Mu jadi imam salat subuh dalam keadaan berjunub? Nabi tanya dia. Kata di Amru, ya Rasulullah, saya bukan suka-suka. Masa tu bukan ada SMS, boleh tanya Nabi. Tak, kalau ada WhatsApp, senang ya kita tanya. Ini dah duduk jauh dalam jalanan jauh, nak balik tanya tak boleh. Tapi oleh kerana Amru ni sahabat, dia tadabbur Quran, Allah kata apa? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah kata apa? Jangan bunuh diri kamu, jangan bunuh diri kamu. Allah Ta'ala itu maha kesian belas kepada kamu. La taqtulu anfusakum. Kamu jangan bunuh diri kamu, Allah Ta'ala maha kesian belas. Mana dia tafsir ayat tu. Jadi kalau aku mandi, boleh jadi mati, boleh jadi mudarat, boleh penyakit dan macam-macam. Apa jadi? Aku pun tayamum, aku salat. Dan dia ketua rombongan, dia jadi imam. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'a. Nabi kita senyum, dia pun tak komen apa. Maknanya ikrar itu. Itu dalam bahasa kita dia panggil ikrar. Mana apa-apa yang dibuat oleh para sahabat, ijtihad para sahabat zaman Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia beritahu, Nabi kita tak komen apa-apa, itu dia panggil ikrar. Zaman kita ni siapa nak ikrar? Tak boleh. Maka kita tanya ahli fatwa lah. Majlis fatwa macam mana kita nak buat. Hadis ini dikeluar oleh Daruqutni, Imam Ahmad dan lain-lain. Ya, maaf. Maka selesailah kita. Menurut kata ulama, bahawa ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih nyata pada pengakuannya akan kejadian itu dari sunyi atau diamnya. Nabi bukan sekat senyap, suka, dhahik, Nabi kita ketawa. Pandamu ni Amru. Ya, mu boleh tafsir Quran gini, maknanya Nabi gembira dengan sahabat ini berijtihad. Tapi dia rujuk pada Nabi, Nabi ikrar, maka jadilah benda itu satu hukum. Alhamdulillah. Dan ini menegaskan lagi bahawa diamnya adalah menjadi hujah, bahawa beliau tiada mengakui atas membatalkannya. Sebab Nabi dia tak akan aku. Kalau benda tak betul, tadi qataluhu qatalahumullah. Oleh kerana hal ini Nabi ikrar, dia ketawa. Sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah kita dalam 3 isu dalam bab tayamum. Menariklah isu ni tuan-tuan. Sebab waktu kita tak terdesak, kita tak cari, kita akan buat hukum yang asal. Bila kita terdesak, kita akan cari. Macam sekarang ni, bila majlis fatwa mengarahkan supaya ada penjarakan sah, kita kena ikut. Kalau ada seorang dua keluar fatwa YouTube, pelajar ketua Facebook tu, kata awak nak pakai seorang, pakailah. Tapi janganlah paksa orang ramai-ramai ni begini. Kan? Makna kalau penyakit berjangkit, dia boleh berjangkit macam-macam. Duduk dekat-dekat boleh jadi berjangkit. Cuma pihak majlis fatwa pun, dia kena tengok dah kalau kawasan tu dah jadi zon hijau semua dah apa yang nak jarak-jarak lagi. Cuma kita buat zon. Orang kampung ni masuk dalam ni, sah rapat. Orang musafir, orang yang tidak dikenali, solat di ruang luar tu. Ikut dia lah nak rapat, nak jauh, pandai-pandai awak. Jadi kena ahli fatwa tu kena sentiasa semak. Jangan fatwa hak tahun lepas duk pakar lagi sampai 3 tahun lah. Kita kena tengok keadaan. Kan COVID ni sudah berubah. Alhamdulillah, hari ni pun vaksin sudah mula diinjek, dicocok 2 kali seorang. Ada yang belum daftar lagi, kena daftar. Itu usaha ikhtiar. Hak kena juga. Dah. Hak kena COVID segar. Orang kata segar mega belana, hidup rehat 10 hari lepas tu balik senyap. Tak ada apa-apa. Orang hak pakai gelar merah 2 minggu dulu sengih di rumah, tak boleh balik lagi, tak boleh keluar. Subhanallah. Yang pentingnya ini satu ujian kepada kita supaya kita tidak mudah-mudah nak mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hukum. Dia ada mulabasat, dia ada kaitan sana sini. Jadi kalau ulul amri, ahli majlis fatwa keluar fatwa pandangan tu, kita masyarakat awam ni terimalah. Kecuali kita nampak kepincangan fatwa, boleh jadi bukan negara kita ni, negara lain.
pemerintah dia tu pasal ni menekan ulama suruh keluar fatwa mengikut mengampu pemerintah, ketika itu kita ijtihad lain. Sekarang ini Masya Allah Malaysia negara aman, ahli-ahli majlis fatwa pun tidak ditekan oleh sesiapa. Kenapa kita nak langgar? Cuma malanglah ada kumpulan-kumpulan konspirasi ni, dia waktu ambil pandangan. Contohnya saya, Ana ni terima pandangan majlis fatwa jarak. Dia label kita ni, dia kata ustaz ahlus sunnah WHO. Hanya palu dia WHO kita. Pasal ikut orang putih. Dia kata apa, aku tidak macam dia. Oh, saya ikut majlis fatwa Malaysia. Majlis apa ni? Majlis agama negeri. Kita tidak ikut di bawah apa ni bidang kuasa negeri. Wallahu alam. Baiklah. Sunat-sunat tayamum. Bila kita nak tayamum, apa sunat? Yang pertama, membaca bismillah. Bismillah dulu sebelum tepuk tu. Kerana mengikut hadis yang telah lalu dalam bab wudu, wudu kita mula dengan bismillah. Yang kedua, menyampaikan tanah dari menipiskan, letak titik hilang. Menipiskan tanah daripada tapak tangan mengikut hadis Ammar yang terdahulu tadi, dan supaya tiada menghuduhkan keadaan, memburukkan muka. Jadi gini kita buat. Pak kita tepuk, sebelum kita gosok muka tu, tengok kalau debu tu tebal, kita boleh tiup, hilangkan debu. Kalau ada orang depan jangan duk tiup, sambung kawan tu, kita boleh buat gini. Ni tepuk gini, belaga tangan ni biar debu tu gugur, jatuh, tak jadi mustakmal sebab tak guna lagi. Kamu baru kita gosok. Kita bukan nak pakai bedak, kita nak sampai ke debu ke muka, isyarat taharah mengikut syariat Islam yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, selesai daripada bertayamum, mengiringi dengan baca 2 kalimah syahadah yang telah kita bincang dulu. Setelah selesai daripada wudu, kan kita sudah wudu, kita baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, akhir subhanakallahumma hamdika. Jadi doa selepas tayamum sama dengan doa selepas wudu. Itu yang kesimpulannya. Alhamdulillah. Baik, apakah perkara yang membatalkan tayamum? Adapun yang membatalkan tayamum itu 2 perkara. Yang pertama ialah tiap-tiap yang membatalkan wudu, jika ia dalam berhadas kecil, ataupun barang yang mewajibkan mandi jika dia hadas besar, maka batallah tayamum dengan sebab itu. Yang kedua, melihat air sebelum dia masuk solat. Belum kita angkat takbir, air mari, habis, batal lah. Keluar balik masjid, pergi ambil wudu, baru masuk balik. Ataupun barang yang wajib, mengikut berita Abi Zar, hadis Abu Zar, Nabi kita salah bersabda, at-turabu kafika walau lam tajidil ma'asyara hijaj. Debu tanah ni cukup untuk kita bertaharah walaupun 10 tahun tak ada air. Tapi fa iza wajadtal ma' fa amassau jildak. Bila mu jumpa air, tak bolehlah tayamum, kena guna air sapu kulit kita. Hadis ini rawahu Tirmizi. Habislah kita pada jemaah sekalian. Apa lagi lah kalau kita nak belajar dari fiqh Syafi'i, dia ada lagi lah, dia kata bagi orang yang nak solat solat fardu, maka masuk waktu lain, tayamum yang pertama tadi tak boleh dipakai lagi. Pasal kita kena tayamum semula, ulang balik. Wallahu alam. Tamatlah kita bab tayamum. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Darah yang keluar daripada rahim perempuan, nama dia haidun, nifasun, dan diikuti dengan istihadah, darah penyakit. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.